Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu pula jatuh. Saya hanya ada satu saja. Kita akan jadikan kebiasaan bahawa selepas angka rasmi ekonomi dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, kerana Jabatan Statistik bertanggungjawab mengeluarkan angka-angka rasmi yang bebas, baik mengenai indeks harga pengguna ataupun inflation ataupun pertumbuhan ekonomi negara, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab Kementerian Ekonomi. Jadi kita akan beri ulasan dan mendapat maklum balas daripada pihak media dan orang ramai. Jadi pada hari ini kita tumpu khusus kepada soal inflasi. Inflasi Malaysia pada Disember 2022 mereda kepada 3.8% berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi ini juga sebahagian daripada proses yang perlu dilalui oleh kerajaan, orang ramai dan negara, iaitu untuk kita membiasakan mendapat pencerahan yang tepat mengenai keadaan semasa. Kalau tidak, kita berada dalam suasana yang kita bergantung kepada sentimen, persepsi dan juga pelbagai perkara yang lain. Seperti mana yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada minggu lepas, kadar inflasi pada Disember 2022 mereda kepada 3.8% berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Bagi keseluruhan tahun 2022, inflasi Malaysia adalah 3.3%, iaitu seperti yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan dalam laporan tinjauan ekonomi 2023. Memang 2023 diunjurkan akan melihat kenaikan harga yang lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Selalunya inflasi kita sekitar 2%. Tahun 2022, sekarang kita dah ada angka Disember 2022. Tahun 2022, inflasi Malaysia mencatat 3.3%, iaitu lebih tinggilah berbanding dengan tahun 2021 sebelumnya sekitar 2%. Dan kalau kita lihat dari segi pola kenaikan harga barang yang diukur dengan indeks harga pengguna yang selalu dirujuk sebagai kadar inflasi, Julai 2022 4.4%, kemudian dia terus meningkat, Ogos 2022 4.7%, Disember 2022 4.5%, Oktober 2022 4%, kemudian dia kekal pada 4% untuk November 2022, dan bagi Disember 2022 dia semakin mereda kepada 3.8%. Perbandingan bulan ke bulan pula menunjukkan inflasi bagi bulan Disember 2022 mencatatkan peningkatan 0.2%, iaitu lebih rendah berbanding dengan peningkatan dari Oktober ke November 2022 sebanyak 0.3%. Maknanya inflasi ataupun kadar kenaikan harga semakin mereda dan dia nampak memuncak sekitar Ogos dan September, dan the graph is coming down. Kan? Jadi itu satu petanda yang baik. Kerana maknanya kita sekarang harapnya beransur-ansur ke arah inflasi yang lebih normal seperti sebelumnya, iaitu sekitar 2% lebih. Semua komponen utama indeks harga pengguna yang selalu kita rujuk sebagai kadar inflasi menyederhana kecuali komponen restoran dan hotel dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api yang lain. Dan yang ini yang saya nak tekankan juga, kerana ini membentuk keseluruhan kos yang ditanggung oleh rakyat, iaitu peningkatan harga makanan dan minuman di luar rumah
terutamanya di restoran dan hotel, adalah penyumbang utama kepada kadar inflasi. Usaha mengawal inflasi memerlukan kerjasama semua pihak, dari kerajaan, peniaga sehinggalah kepada rakyat. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, kerajaan ingin mengingatkan bahawa pengguna boleh dan perlu memainkan peranan dalam bersama-sama menyuntik keanjalan di antara permintaan dan bekalan demi mengawal inflasi. Sebab dari perspektif dasar, kerajaan boleh mengawal beberapa harga barang mentah, contohnya seperti yang dibuat sebelum ini. Ada barang mentah, bila harga ataupun penawaran itu terganggu di pasaran, kerajaan boleh menguatkuasakan supaya bahan mentah itu berada di bawah Akta Kawalan Harga dan harga siling ditetapkan. Bila harga siling ditetapkan, maksudnya kerajaan perlu membayar kepada pembekal-pembekal jurang di antara harga siling yang dikenakan kepada rakyat dan juga kos yang ditanggung oleh pembekal atau pengusaha untuk memastikan bekalan itu tidak terjejas. Itu yang telah berlaku contohnya dalam soal harga ayam dan juga harga telur. Bila di beberapa bulan dalam tahun 2022 dahulu ada gangguan, maka harga siling ditetapkan dan setakat ini kerajaan telah membelanjakan lebih 2 bilion sebagai subsidi ayam dan subsidi telur. Secara dasarnya, perkara itu boleh berlaku dari semasa ke semasa mengikut jenis barang mentah ataupun bahan utama yang dikira perlu dikawal. Tetapi sebagai Menteri Ekonomi contohnya, tanggungjawab saya juga ialah memastikan apabila sumber kerajaan telah digunakan untuk sama ada mengawal ataupun membaiki keadaan harga dan juga bekalan di pasaran, dan harga itu dan juga bekalan itu telah kembali stabil, inflasi itu akhirnya akan melambangkan bahawa sesetengah bahan mentah itu yang telah pun stabil diterjemahkan kepada pengguna. Sebab kita semua sedia maklum bahawa setiap kali ada kenaikan harga barang, terutamanya yang melibatkan pengguna yang menjadi pembeli akhir, selalunya itu berpunca daripada beberapa gangguan harga. Sama ada harga minyak naik ke, sama ada harga elektrik naik ke, ataupun baru-baru ini harga ayam naik ke, harga telur dan sebagainya. Lepas ni kita tak tahu, mungkin harga kobis, harga setiap barang yang naik, selalunya itu akan menyebabkan ada kesan harga akhir yang ditanggung oleh rakyat. Tetapi kalau kerajaan telah menggunakan sumber dan melaksanakan program dan campur tangan untuk menstabilkan harga ini. Jadi harga itu telah pun mula menyederhana ataupun turun lebih murah daripada semasa harga itu naik dan menyebabkan kenaikan dikenakan kepada rakyat. Kita juga nak pastikan bahawa bila harga barang mentah itu turun, harga yang dikenakan kepada rakyat itu juga akan turun berkadar. Jadi setakat ini angka menunjukkan bahawa sehingga sekarang keadaan itu belum lagi berlaku lah. Walaupun semua kenaikan harga ataupun kategori barang menunjukkan kenaikan itu menyederhana, tetapi kenaikan harga barang contohnya yang melibatkan makanan dan minuman di luar rumah itu terus naik meningkat dengan lebih laju lagi. Jadi contohnya kalau harga barang mentah kadar kenaikannya itu 2%, tetapi kadar kenaikan yang dikenakan di restoran, di hotel dan sebagainya naik 7%. Dia hampir 3 kali ganda lebih tinggi daripada kadar kenaikan harga barang mentah contohnya kan. Jadi itu perkara yang walaupun tidak popular, menjadi tanggungjawab saya untuk saya terus sebut kerana untuk memastikan pengguna dan rakyat tidak menanggung harga yang berkekalan
mahal, dia mesti ada timbal balik. Kalau harga barang-barang yang dikawal itu telah menyederhana atau kenaikannya itu telah pun maksudnya dalam keadaan yang stabil, sebaiknya harga yang dikenakan kepada pengguna itu juga mestilah menterjemahkan sama ada penurunan ataupun keadaan harga barang-barang mentah yang lebih stabil itu. Sebab itu, sebahagian daripada usaha kami di Kementerian Ekonomi ialah pertamanya melalui Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah melancarkan Open Door SEM pada 12 Januari 2023, iaitu platform data yang berkaitan dengan statistik rasmi yang diterbitkan oleh DOSEM dan agensi-agensi kerajaan, yang angka terbaru yang kami kongsikan dengan rakyat ialah 28 juta data harga barangan. Dan kita perlukan bantuan dan juga kerjasama daripada orang ramai dan pihak-pihak di luar sana untuk memastikan 28 juta data harga barangan ini mula digunakan oleh rakyat terbanyak untuk membantu kita sama-sama lebih peka kepada turun naik harga, supaya bukan sahaja kerajaan memantau kenaikan harga barang secara makro, tetapi usaha itu juga perlulah kita sama-sama tanggung untuk memastikan kalau ada penurunan ataupun kadar inflasi yang lebih menyederhana, perkara itu akhirnya dapat diterjemahkan kepada harga barang yang dibayar oleh rakyat. Kalau tidak, and this is one important hypothesis. Kalau tidak, segala usaha dan campur tangan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang banyak, berbilion ringgit setiap tahun untuk mengawal harga barang mentah yang perlu dikawal ataupun yang terpaksa dikawal buat seketika, sedang harga itu dikawal tetapi harga yang dibayar oleh rakyat itu tidak berubah, then we have a problem. Kerana rakyat akan secara berterusan menyebut bahawa harga barang masih mahal, kerana sebahagian besar daripada interaksi rakyat di negara kita dengan harga barang ialah harga barang akhir, terutamanya yang melibatkan makanan dan minuman. Ya, sebab kita beli yang dah siap, sama ada di restoran, di gerai dan sebagainya, kita pun tak adalah nak check ni harga gula dan susu dah turun ke tidak. Kita tengok, kita hakimi keadaan harga barang semasa itu berdasarkan apa yang kita bayar, sedangkan semua data banyak menunjukkan bahawa sudah pun ada penurunan ataupun kenaikan itu sudah kembali kepada kenaikan biasa. Jadi kalau kenaikannya pada kadar 2%, 3%, iaitu kenaikan inflasi yang biasa, tahun 2021 contohnya pada kadar 2%, 3% untuk bahan-bahan mentah tertentu, harga yang dibayar oleh pengguna di restoran untuk satu hidangan harganya mungkin RM7. Tapi fahamlah, bila inflasi pada satu ketika naik sampai 4% lebih, harga tu naik kan. Tapi bila harga mentah itu dah kembali kepada paras yang biasa, 2% kenaikan, 3% kenaikan, harga yang dibayar oleh pengguna itu tidak menunjukkan penurunan. Jadi sementara sekarang saya faham peniaga akan kata, yalah kami masih menanggung, kami masih lagi tidak nampak penurunan kos, margin kami masih lagi tertekan. Tapi secara konsepnya di masa hadapan, sekiranya kerajaan berjaya mengawal inflasi pada kadar yang sihat untuk ekonomi, tetapi itu tidak diterjemahkan kepada penurunan harga yang dibayar oleh rakyat, sebagai sebuah negara dan masyarakat, kita akan ada masalah. Because kecuali kita nak jadi negara komunis. Maksudnya semua harga barang, semua harga nasi, campur ayam, campur sayur, kerajaan kena regulate. So, benda tu takkan berlaku kerana kerajaan hanya boleh mengawal dan menetapkan di bawah Akta Kawalan Harga barang-barang yang tertentu yang diguna pakai oleh banyak pihak yang menjadi the driving cost untuk kos akhir kan. Jadi
Perkara itu yang saya ingin sebut awal, kerana ada tanda-tanda bahawa inflasi akan mula mendatar. Kita tengok dia sudah peaking dalam bulan Ogos, September, and it's coming down and it's flattening, dan kita berharap Januari ini, kalaupun dia tidak turun, kerana Januari ini ada tahun baru Cina, jadi mungkin ada sedikit kesan tahun baru Cina di situ. Kalaupun dia tidak menurun, dia mendatar kepada 3.8, kemudian dia turun, terus turun dan terus turun. Kalau April 2023 dia sudah mencecah 2.8, dia dah mencecah 3.23, katakan dia dah sampai ke peringkat itu, maksudnya secara makronya harga barang mentah, harga barang-barang yang lain yang kita semak melalui indeks harga pengguna, dia sudah pun menunjukkan pada kadar yang sihat untuk ekonomi, tetapi harga yang dibayar oleh pengguna yang itu belum turun. So that's why I want to pick this issue earlier on, supaya pengguna sendiri faham dan pengguna boleh membandingkan di antara angka inflasi yang memantau harga barang, semua barang, dengan harga yang kita bayar bagi barang-barang dan makanan yang kita selalu beli di restoran ataupun di kedai runcit dan sebagainya. Kerana we need to address this gap in what we have to pay dengan what are the input costs are showing. Merujuk kembali kepada 28 juta data harga barangan tadi tu, data price catcher yang diterbitkan merupakan data terkini dengan selang waktu 1 hari. Jadi data itu sebenarnya terkini, data itu banyak, dan data itu melambangkan data yang harga yang updated, kan? Kerajaan mengharapkan penerbitan data ini dapat membantu pengguna membuat pilihan yang lebih tepat dan seterusnya menjadikan permintaan lebih anjal di samping mengawal kenaikan harga. Yang juga menjadi sebahagian daripada tanggungjawab saya ialah membantu mewujudkan satu suasana yang mana kalau harga barang itu yang dibayar oleh pengguna terlalu berbeza dengan harga-harga yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun perkhidmatan itu, dia ada tindak balas daripada pengguna. Kita perlu tumpukan juga kepada tindak balas pengguna, kerana ini satu-satunya cara untuk kita memastikan bahawa apabila ada penurunan harga bagi komponen-komponen harga yang besar, ia akan dapat dilihat dengan cepat dan dirasai oleh pengguna-pengguna. Pelbagai usaha lain juga telah dilaksanakan untuk mengawal harga di semua restoran dan gerai makanan di seluruh negara. Namun saya juga faham dan saya mohon supaya kita sebagai rakyat juga faham cabaran dari sudut pelaksanaan pemantauan disebabkan dua perkara. Satu, kalau tidak ada mana-mana kerajaan di dunia ini yang berupaya untuk menetapkan harga bagi setiap barang kecil. Kalau kita kata nasi untuk makan tengah hari, nasi tu dia ada banyak variasi dia. Nasi lauk ayam begini, nasi lauk ayam kari begini. Jadi mustahil. The permutations to control all prices is just beyond any government's capability. Kalaupun kerajaan menambah lebih banyak di dalam Akta Kawalan Harga, maksudnya kita nak kawal semua, kita juga kena berhati-hati kepada dua lagi perkara. Pertama, kerana menambah pemantauan, maksudnya menambah penguat kuasa. Menambah penguat kuasa maksudnya menambah gaji. Jadi pengguna-pengguna terpaksa membayar lebih juga melalui cukai untuk membayar penguat kuasa. Tapi perkara yang kedua pula ialah kalau kita tidak berhati-hati dan terus mengambil jalan semata-mata dengan menggunakan Akta Kawalan Harga, itu akan menyebabkan kalau tidak berhati-hati gangguan kepada bekalan. Kerana bila kita tetapkan harga ceiling,
dan kerajaan kena bayar subsidi mengikut kos pengeluaran peniaga-peniaga. Kalau tidak berhati-hati, peniaga-peniaga akan merasakan bahawa tak berbaloi buat benda ni kerana saya takkan nak menjual di bawah daripada kos saya. Dan dari segi cash flow dan yang lain-lain, selalunya kalau tidak berhati-hati, dia akan ada kesan kepada the supply. Itu juga yang berlaku sedikit sebanyak dengan soal harga ayam, soal harga telur dan sebagainya. Sebab itu daripada masalah yang mulanya bermula dengan harga, kemudian dia menjadi soal ada ke tak ada. Telur ayam pun tak ada. Dia kerana kawalan harga itu kalau tidak disusuli dengan cepat dengan menambah bekalan, itu akan mula ada kesan dengan bekalan. Tapi yang saya sebut juga tadi, kalau kerajaan dah mula kawal harga, ada barang tertentu dan juga dalam tempoh terdekat ini kita mula menyelesaikan masalah bekalan. Maksudnya lebih bekalan, kapasiti itu ada lebih banyak dan itu sebahagian daripada projek-projek yang kita tengok di sini. Contohnya kita nak pastikan seberapa banyak yang mungkin hasil bekalan yang bersabit dengan makanan itu diusahakan oleh masyarakat setempat. Kementerian sedang merangka program itu untuk melibatkan seberapa ramai terutamanya golongan miskin untuk mereka turut serta dalam rantaian makanan supaya dia supply. Jadi kalau contohnya perkara itu telah diselesaikan, bekalan itu sudah ada. Sebab itu juga saya bermula lebih awal sekarang ini kepada pengguna-pengguna untuk memastikan bahawa bila itu juga berlaku, kita kena pastikan supaya harga akhir yang dikenakan kepada pengguna-pengguna itu melambangkan harga barang-barang mentah, terutamanya makanan yang sudah menampakkan tanda-tanda dia semakin reda. Beberapa agensi kerajaan termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang merangka strategi baru. Ada beberapa perkara yang terutamanya yang melibatkan rantaian makanan dan menambah sumber supaya lebih banyak sumber dalam negara kita dapat digunakan untuk menggantikan import makanan contohnya. Jadi ada beberapa strategi yang sedang dibangunkan sebagai quick win solution kepada isu kos sara hidup dan insya-Allah akan diumumkan dari satu masa ke satu masa. Langkah untuk jangka panjang juga sedang diteliti untuk membolehkan jaminan bekalan makanan untuk memenuhi permintaan dan seterusnya membantu mengawal kenaikan harga. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena pastikan bahawa semua pihak masing-masing kita peka kepada soal turun naik harga barang ini supaya kita melahirkan suasana yang sebarang penurunan dari segi kos harga barang ini dengan secara cepat diterjemahkan. Kalau tidak, kita kembali kepada yang selalunya orang ramai persoalkan, harga barang bila dia naik sekali dia tak turun. That's the one that I want to tackle. Harga barang bila dia naik, kalau kos input itu telah turun, sepatutnya turun. Tetapi sebagai masyarakat, kadang-kadang kita menerima bahawa harga barang itu dia tidak akan turun dan selalunya yang disebut ialah kenapa kerajaan tidak menurunkan harga barang. Fungsi kerajaan itu ialah lebih kepada the upstream part of the supply chain. Ada barang contohnya kos kepada tenaga. Kerajaan bagi subsidi sehingga sekarang kos tak naik. Kita menanggung kos subsidi yang besar untuk memastikan harga elektrik tak naik. Kos gas contohnya juga ditanggung subsidi yang besar, yang itu telah pun ditanggung oleh kerajaan. Dari segi pekerja, kerajaan memberi kelonggaran untuk 6 bulan ini untuk memastikan pekerja asing boleh berkhidmat. Itu untuk meredakan tekanan kos kepada industri dan pihak yang terlibat. Ada barang yang bahan mentah yang naik mendadak, yang terganggu bekalannya, kerajaan campur tangan
dengan mengawal harga dan juga ada yang kita import barang. Jadi perkara ini akan terus berlaku. Kerajaan dari semasa ke semasa akan membantu sepenuhnya melalui dasar untuk memastikan input cost itu tidak naik mendadak. Tetapi bila ini dikawal dan dia reda, kita juga kena lihat bahawa kenaikan yang dibayar oleh rakyat terutamanya di restoran yang makanan yang kita bawa balik, makanan siap, itu juga menunjukkan kadar kenaikan itu setara dengan bahan-bahan mentah yang lain. Ada soalan? Baharu dalam rantaian makanan yang YB cakap? Dah ada sebenarnya. Kita sekarang dalam proses untuk melaksanakan dan mengumumkan. Sebabnya begini, contohnya, kita tahu import makanan kita 60-70 bilion kan. Ada import barang-barang tertentu yang kementerian bekerjasama dengan agensi-agensi lain dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Kita tengok contohnya permintaan untuk barang makanan ini. Contohnya cili. Cili banyak diimport daripada Vietnam. Cili boleh ditanam tanpa masalah di sini kan. Tapi dari segi pelaksanaan, kita kena pastikan bahawa kita tak suruh saja orang tanam cili. Sebab kalau suruh ditanam cili, lepas tu dia nak pergi jual cili. Lama-lama, lepas 2-3 kali dia rasa letih lah aku. Kan? Itu yang menyebabkan selalunya pekebun atau pengusaha pertanian kita yang secara kecil-kecilan, dia sukar untuk bersaing dengan lambakan makanan import daripada negara serantau. Jadi yang dalam proses sekarang kita nak pastikan bahawa kita bukan sahaja bantu orang tanam cili, tapi kita kena pastikan bahawa penjualan cili itu memang sudah ada pasaran yang menerimanya. Jadi yang itu yang sekarang kita usahakan dengan industri dan dia melibatkan kerjasama dengan pihak industri kerana bila sudah ada pekebun atau pengusaha yang akan dibantu untuk menanam bahan-bahan makanan yang kita yakin boleh menggantikan bahan import, mesti ada demand yang paling kurang 1-2 tahun daripada pembeli lah pada harga yang tidak mematikan dia. Sebab kalau tidak, masa harga cili import naik, dia beli daripada kawan kita ni. Harga cili import turun, dia tak beli. Jadi itu sebenarnya perkara-perkara pelaksanaan yang kita sedang usahakan dan insya-Allah dalam masa terdekat yang kita akan lancarkan ialah kita ada beberapa pilot project. Berbeza dengan pendekatan sebelum-sebelum ini yang mana selalunya kalau insentif itu diberikan, dia cukup hanya untuk dia tanam saja. Lepas tu kau pandai-pandai lah. Saya tak yakin perkara itu akan membantu kelangsungan dia. Jadi kita nak pastikan selain daripada dia dapat bantuan dan sebagainya, we basically insert them into the value chain. And when we insert them into the value chain, itu melibatkan banyak tugas di pihak kementerian dan agensi pelaksana sebab kita kena runding dengan orang yang nak beli ni. Sebab kalau kita nak pastikan seorang-seorang dia tanam, dia pergi runding sendiri dengan syarikat besar ke, dengan rangkaian restoran yang besar ke, dia siapa dia ketuk pintu kan tak jawab lah. But perkara itu perlu dipikul oleh kementerian. Jadi sekarang ini bukan soal strategi, dia soal pelaksanaan kerana kita nak melengkapkan rantaian nilai itu. Kenal pasti apa yang nak ditanam, kenal pasti kumpulan sasar yang akan menjalankan tanaman itu dan juga diberi bantuan, tetapi juga kenal pasti dan padankan dia dengan pembeli-pembeli di kawasan sekitar dia. Dan jadi itu sedang dalam, in fact saya dalam 2 bulan banyakkan habis masa yang itulah dekat kementerian sebenarnya dan kita sudah sampai insya-Allah ke peringkat yang kita boleh lancarkan beberapa pilot project dahulu. Dan kalau pilot project itu berjalan dengan baik dan kita akan luaskan ke seluruh negara dan insya-Allah akan ada satu pelancaran kerana ini juga strategi kita untuk membantu miskin tegar dan kumpulan miskin.
dengan memastikan mereka ada tambahan pendapatan dalam beberapa aktiviti yang bersabit dengan rantaian makanan, tetapi bezanya we will make sure that they have a steady demand for it. Soalan lain? Ya. PYB untuk scale produce makanan sebab kita tahu kita banyak tanah yang boleh disebabkan yang dengan yang boleh dikemaskan lebih. Ya. Jadi contohnya dengan pihak berkuasa koridor, ECR contohnya, kemudian di kawasan utara, NCIA, kemudian di kawasan wilayah Iskandar, memang mereka sudah mendapat arahan dan mandat bahawa ini adalah tumpuan kerajaan dan kebetulan pihak-pihak berkuasa koridor ini adalah di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi itu memudahkan lagi pelaksanaan. Sama yang seperti yang saya sebut, agensi-agensi pelaksana ini sedang dalam proses pertama untuk mengembangkan lagi projek-projek yang bersabit dengan rantaian nilai makanan yang mereka sedia ada supaya mereka boleh kembangkan lagi, dan juga mengenal pasti tanaman-tanaman baru untuk dipadankan dengan tanah-tanah dan dipadankan dengan penerima-penerima, pengusaha-pengusaha dan dipadankan dengan pembeli-pembeli. Jadi dia akan ambil masa sedikit demi sedikit, kumpulan pertama, kumpulan kedua dan sebagainya. Itu dengan pihak-pihak berkuasa koridor. Di Johor pun mereka ada melihat beberapa projek yang boleh dipertimbangkan, contract farming dan sebagainya, untuk dipadankan juga dengan beberapa pelaburan yang nak masuk ke Malaysia. Kita nak pastikan pelaburan itu adalah pelaburan yang bersifat agrotech, tapi untuk agrotech itu masuk dan kekal lama di Malaysia, mereka memerlukan ekosistem pertanian itu yang boleh sustain. Kalau tidak dia masuk, tapi contohnya bahan mentah tu tak ada, lepas tu habis. Ataupun bahan mentah orang buat, semua orang kata, okay, sekarang kita tanam jagung semua. Lepas tu bila harga jagung jatuh mendadak, tak ada orang tengok. Jadi dia perlukan campur tangan kerajaan di peringkat pembekalan itu untuk memastikan supply ini adalah untuk satu tempoh. Tapi dengan JLC lain, Kementerian Ekonomi juga telah pun duduk berbincang dengan beberapa JLC dan kita sedang menunggu mereka kembali dengan beberapa cadangan pelaburan berimpak tinggi dalam sektor-sektor makanan, terutamanya yang bersifat huluan. Sebab kita tahu masalah kita ialah selalunya di investment at the upstream end of the value chain itu yang mahal. Kerana nak buat itu perlukan teknologi, dia perlukan kepakaran, dia perlukan pelaburan yang besar yang pengusaha pertanian biasa ni dia di luar kemampuan mereka. Jadi sebahagian tugas ini memang kita minta supaya JLC pertimbangkan. Jadi saya menunggu beberapa JLC yang saya telah pun duduk berbincang untuk mereka datang balik dengan feasibility study. Satu kajian kebolehkelaksanaan, kerana kita juga nak pastikan JLC ni buat perniagaan yang boleh buat duit dan boleh sustain. Kalau tidak, benda itu lepas 2 tahun umum, lepas tu tak jalan kan. Jadi semua perkara itu telah pun dijalankan dalam tempoh 2 bulan yang lepas. Jadi sekarang ini kita menunggu proses dan seterusnya dan sebagainya. Sebab itu saya sebut berulang-ulang kali, sementara kita mula menyelesaikan masalah-masalah dari segi perbekalan, ya, dari segi rantaian makanan ini, kita juga perlukan orang ramai dan ekonomi kita memberi tindak balas kepada bila harga barang tertentu itu mula turun, supaya tindak balas itu boleh disambut oleh peniaga-peniaga untuk turut melambangkan penurunan harga yang sepatutnya. Ada soalan lain tak? Dia nak kata real time tu dia basically within 1 day lah. So it's not like your Google lah. No, it's not persepsi. Dia begini
yang saya berharap lah untuk kita memastikan pengguna dapat nilai yang terbaik bila dia membeli barang. Kita nak pastikan persaingan yang sihat di kalangan peniaga-peniaga dan juga pengusaha, kan. Selalunya kebiasaannya kita kalau kita dah biasa, kita pergi ke tempat itulah. Dan kalau satu pasar raya, contohnya pasar raya ada mungkin beribu-ribu barang, ada barang yang dia rendah, ada barang yang dia cukup tinggi. Sama juga dengan makanan, kita dah biasa, kita dah terima hakikat, contohnya Milo panas, satu cawan kecil tu Milo panas RM2.50, kita terima hakikat itu. Bila kita terima hakikat itu, maka harga itu kekal lah, because we accept it is what it is. Sedangkan dari segi kos yang ditanggung oleh pengusaha, dia turun naik. Ada satu masa kalau dia tetapkan harga RM2.50, margin dia mungkin 30%. Ada satu masa margin dia 20%. Jadi itu yang saya sebut bulan lalu bahawa harga itu nampak kurang anjal. Sebab itu melalui open dorsum yang kita nak pastikan ialah supaya lebih ramai kumpulan-kumpulan orang ramai di luar menggunakan data itu untuk membawa soal harga ini terus kepada rakyat. Kerana kalau bergantung kepada kerajaan semata-mata, perkara itu selalunya tidak realistik kalau kerajaan nak sebut harga ni turun gini-gini. Sebab itu kita buka data itu supaya lebih ramai kumpulan boleh menggunakan data itu yang boleh membawa aplikasi atau kegunaan yang merapatkan jurang di antara berapa yang rakyat bayar dan juga sebenarnya pengetahuan rakyat mengenai berapa sepatutnya kos sebenar. I think once we become more price aware, that the prices go up and down, I think we become more selective in our consumer behavior. Dan ini sebahagian daripada proses ataupun komponen untuk kita mengawal harga. Komponen mengawal harga bukan 100% soal tetapkan harga ceiling dan kawal harga atau bagi subsidi. Sebahagian komponennya is to bring the fair price awareness to the consumer so that we become more selective, because that's the only way for the retailers to react. Kalau contohnya retailer tengok pada harga ini dia kurang dapat sambutan, they will bring it down. Tapi kalau pada harga itu pada margin yang lebih tinggi kerana harga barang asas sudah turun tapi masih lagi orang membayar pada harga itu dan dia tidak diterjemahkan kepada permintaan, then it will stay like that. Dan kita akan berterusan dalam masyarakat berkata harga barang sekali dia naik dia tak turun. Dia boleh turun sebenarnya, but the basis for that is the public needs to understand more how quickly prices change. Kalau tak on day-to-day basis pun. Jadi sebab itu, satu kolaborasi yang kita sedang bangunkan dengan satu kumpulan ialah supaya dengan menggunakan aplikasi yang sudah sedia ada oleh kumpulan itu, orang ramai boleh sahaja masuk kepada aplikasi dan dia tahu harga di sekitar dia. Kalau contohnya harga untuk nasi campur ayam seketul sekian-sekian, dia boleh klik, dia boleh tengok di sekitar dia sebenarnya berapa julat harga itu. Whether or not you want to go an extra mile to get just RM1 saving, that's up to you. Tapi sebagai tanggungjawab Kementerian Ekonomi, adalah penting juga untuk saya terus bawa isu itu supaya kita menangani setiap komponen yang perlu kita tangani dalam soal harga barang. And komponen pengguna dan juga bagaimana kita memastikan bahawa harga yang kita sanggup bayar itu adalah harga yang melambangkan inflasi. Yang itu juga sesuatu yang kami akan terus tumpukan. Cuma tak adalah kita berletih tiap-tiap minggu. Lepas ini lebih banyak aplikasi, bila aplikasi pertama yang dibangunkan oleh orang ramai sendiri keluar,
kemudian aplikasi kedua dan seterusnya, saya harap dengan lebih klik, dengan lebih because our behaviour is very much a screen behaviour, dan itu akan membantu sedikit sebanyak membuatkan orang ramai dan pengguna lebih peka dengan keanjalan harga. I only have one last dua saja sebelum saya nak kena ada sambung mesyuarat pukul 2. Afina TV3. One of the major contributors to a lower inflation rate was the hike in OPR, and as Bank Negara had maintained its OPR rate at 2.75% recently, how do you see the inflation rate moving forward without the hike in the OPR? It's, theoretically lah kan, theoretically when inflation goes faster, then you want to limit the demand, and the way to do that is to increase OPR so that there is less money in the pocket. Kan? Saya tak pasti sama ada OPR how influential ataupun how significant contohnya 50 basis points will have kepada inflation. It remains to be seen, kerana keadaannya begini, kalau kita tengok kepada angka inflasi, yang paling utama memacu inflasi sekarang ialah barang makanan yang kita beli dekat restoran, ataupun barang makanan siap yang kita bawa balik rumah kan, jadi take away semua tu kan. Whether or not a hike in OPR will have significant impact on that remains to be seen, because most probably yang orang beli di restoran, barang makanan bawa balik tu ialah memang sudah keperluan harian that is part and parcel and has already factored in the OPR. But all this is hypothetical until we start seeing the inflation number in the next 1 to 3 months lah. Tapi sebab itu juga saya terus bercerita tentang peranan pengguna mengenai inflasi. Sebabnya contohnya, kalau kerajaan mengambil keputusan untuk membantu rakyat dengan mengekalkan OPR. Kalau Bank Negara buat keputusan, kita kekalkan OPR pada 2.75 dan sebagainya kan. Risikonya ialah itu mungkin akan mendorong inflasi lagi. That's why in order for us to have the best of both worlds, iaitu kita kekalkan OPR pada 2.75% kalau keputusan Bank Negara begitu, dan untuk masa akan datang, kalau contohnya pada OPR 2.75% itu, inflasi kekal mereda dalam Januari, dalam Februari, itu akan menunjukkan bahawa OPR boleh kekal pada 2.75% untuk kita meredakan inflasi. Then it's a win-win kepada orang ramai dan juga negara. Sebab itu cukup penting, terutamanya untuk kita melakukan sesuatu mengenai harga barang makanan dan juga barang siap yang kita beli daripada restoran dan hotel semua ni. Because this is the main component that is driving the inflation. If we can put a lid on it, and this is something that requires a lot of cooperation and price awareness daripada orang ramai, then we can prove a point that we can still taper down the inflation while maintaining OPR at 2.75%. And because kalau tidak, is if we just focus on monetary alone, which is you increase OPR dengan harapan itu mengurangkan wang rakyat kurang, rakyat tak berbelanja, it takes away money from your pocket. Jadi sebab itu, walaupun ada yang mempersoalkan kenapa saya bercakap pasal perkara ini, because it is an ideal situation kepada rakyat kita, that if we become more price aware and then we make sure
that the price response that we pay to is representative of the inflation number, especially of all the barang mentah dan sebagainya, we can hopefully maintain the kind of OPR that the public wants, yet at the same time kita control the inflation. Last question daripada sebelah kanan tadi. YB, now that you are in the soft living issue is very hot, kan YB? Are you anticipating that the opposition will use this in parliament? They will. I mean, it's like, to be fair, saya tidak melihat soal harga barang, inflasi ni sebagai soal politik. Jadi sama ada orang kerajaan nak bangkitkan ke, orang pembangkang nak bangkitkan, itu hak mereka masing-masing. Ada orang yang bertanya kenapa Kementerian Ekonomi bercerita pasal harga barang. Because selalunya kalau orang cakap pasal Kementerian Ekonomi ni, dia sibuk cerita pasal projek besar, unjuran 10 tahun dan sebagainya. Kerana kepada rakyat, perkara ekonomi yang paling penting bagi rakyat dua perkara saja, harga barang dan juga gaji. Jadi ini yang saya memang kongsi dengan kementerian saya, bahawa walaupun kerja ni nampak tak seksi dan selalunya orang permainkan, tapi inilah yang ada kesan paling besar kepada rakyat. Jadi kalau pembangkang memainkan isu inflasi, isu harga barang, itu terpulang kepada mereka, kerana saya yakin sebenarnya rakyat kita cerdik. Mereka tahu angka, mereka boleh bandingkan apa yang berlaku 1 tahun, 2 tahun yang lepas, dan sebab itu usaha untuk kita menguruskan kenaikan harga barang ini perlu berterusan dan perlu berkomunikasi dengan rakyat dari 1 bulan ke 1 bulan, supaya rakyat pun tahu bahawa kita sedang mencuba yang terbaik dengan segala yang kita ada. Cuma ada perkara yang boleh dibuat cepat, ada perkara yang ambil masa sedikit sebanyak. Yang penting ialah kalau ada tanda-tanda penurunan, rakyat jangan membayar lebih kerana sudah ada tanda-tanda penurunan. Cuma perkara itu yang kita perlukan kerjasama daripada rakyat. With a more price aware consumers, hopefully we can see a more reflective prices that the public has to pay at retail restaurants, retail outlets dan sebagainya. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah bila kita sudah ada muktamad tentang beberapa projek yang disebut tadi, kita akan lancarkan dalam masa yang terdekat. Terima kasih.